Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sayyidah Syahira binti Solehan dari kelas EE 1112BB akan membentangkan pengenalan untuk kesan fahaman sekularisme terhadap akhlak dan moral remaja Muslim. Yang pertama, maksud sekularisme. Sekularisme berasal dari perkataan sekular yang berkaitan dengan keduniaan, bersifat duniawi dan tidak berkaitan dengan keagamaan. Ia fahaman yang menolak nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sosial manusia. Fahaman ini menular dalam semua aspek kehidupan, politik, budaya dan bahasa. Sekularisme adalah konsep bahawa kerajaan atau entiti lain harus wujud secara terasing dari agama dan kepercayaan agama. Ini dapat memberikan hak untuk menjadi bebas dari peraturan dan ajaran agama serta kebebasan dari pengenaan agama kerajaan terhadap rakyat dalam sebuah negara yang berkecuali pada hal ehwal agama. Dalam istilah politik, sekularisme adalah satu gerakan terhadap pengasingan agama dan kerajaan. Ini adalah dirujukkan pada pengurangan ikatan di antara kerajaan dan sesebuah agama negara, berasaskan kitab suci dan undang-undang sivil dan menghapuskan perselisihan pada asas agama. Sekularisme dan Islam. Seorang Muslim semula biasanya masih mengamalkan Islam secara peribadi tetapi tidak bersetuju penguatkuasaan undang-undang syariah dalam masyarakat walaupun terdapat banyak bangsa dan negara yang sekular tinggal di sebuah negara Islam. Sekularisme berasaskan pemisahan agama dari semua hal-hal duniawi. Sekularisme menolak peraturan syariah dan lebih suka peraturan selain dari syariah. Penyokong sekularisme mendakwa bahawa undang-undang Tuhan sesuai sewaktu ia diwahyukan dan tidak sesuai lagi digunakan pada masa kini. Untuk akhlak remaja zaman kini. Pada zaman moden kini, kita dapat akui banyak remaja yang semakin hari semakin runtuh akhlaknya disebabkan oleh banyak faktor yang dipengaruhi oleh mereka dan ini merupakan salah satu masalah sosial di Malaysia. Terdapat faktor-faktor yang menyebabkan keruntuhan akhlak remaja sekarang. Antaranya adalah pengaruh rakan sebaya, ikutan budaya barat, perasaan ingin tahu dan sebagainya. Dalam aspek sekularisme, faktor yang berlakunya masalah keruntuhan akhlak remaja adalah mereka tidak diberikan pendedahan yang lebih dalam atau meluas tentang sesuatu pelajaran yang lebih berkait dengan agama. Hal ini kerana sejak adanya perkembangan ilmu sains atau pelajaran moden yang tidak mengandungi unsur-unsur keagamaan. Dalam aspek pemikiran remaja khususnya di dalam negara yang mengamalkan ajaran Islam seperti Malaysia, ideologi sekularisme sedikit sebanyak telah meracuni pemikiran remaja muda. Contohnya, sekularisme dapat melemahkan iman, menggoyangkan akidah, menimbulkan keraguan terhadap Nabi dan Rasul yang dipilih oleh Allah, mengurangkan keyakinan terhadap kekuasaan Allah, malaikat, hari kiamat atau hari pembalasan, qada dan qadar serta Al-Quran itu sendiri. Perkara-perkara tersebut sedikit sebanyak membawa remaja ke arah keruntuhan akhlak. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adam bin Aminuddin. Sekarang saya akan menerangkan mengenai sejarah sekularisme. Baiklah, sekularisme bermula dari zaman kegelapan Eropah. Perkara ini tidak terjadi di timur atau khususnya di kerajaan Islam kerana ketika itu dunia Islam sedang berkembang maju. Oleh itu, masyarakat Eropah tertarik untuk meluaskan pengetahuan mereka dengan belajar dengan para ilmuwan Islam. Pada masa itu, pihak gereja menjadi kuasa pemerintahan utama. Gereja Katolik merupakan suatu kuasa yang paling berpengaruh. Mereka telah menubuhkan Inquisition Court atau Mahkamah Penyiasatan yang berfungsi untuk menghukum atau menghapuskan mereka yang tidak sehaluan dengan amalan gereja. Seorang ahli Islam mengatakan punca utama sekularisme di Barat adalah akibat daripada dominasi gereja terhadap kehidupan masyarakat Barat dengan segala aspek. Masyarakat Eropah bagaikan lembu dicucuk hidung. Mereka dipaksa untuk mengikut segala peraturan dan kuasa gereja. Selain itu, pihak gereja hanya menumpukan ilmu agama dan akhirat sahaja. Sesiapa yang mempelajari ilmu sains akan dibunuh kerana ianya dianggap mempelajari ilmu orang-orang Islam. Selepas itu, bangkitnya pula zaman Renaissance iaitu zaman kelahiran semula yang menunjukkan kepada perkembangan tamadun Barat dari kegelapan. Pengongkongan dari segi agama, ekonomi dan pelajaran membuatkan lebih ramai rakyat Eropah yang bersemangat
mahukan perubahan dan kebebasan. Seterusnya, muncullah pula revolusi Perancis dan revolusi di negara-negara lain. Revolusi tersebut merupakan satu revolusi politik dan sosial di Perancis, menyebabkan sistem monarki digulingkan dan digantikan dengan sistem republik demokrasi. Pengaruh agama dihadkan supaya tidak dicampur langsung dalam aspek pentadbiran, seni, sains, hiburan dan keindustrian. Maka bermulalah dari sini fahaman sekularisme dan berkembang ke seluruh umat manusia, termasuklah ke kerajaan Islam. Tapi saya tertanya-tanya, mengapa orang Eropah Kristian pada ketika itu sudah nampak Islam berkembang maju, dan kenapa mereka tidak mempelajari Islam dan mengenali Islam dengan lebih mendalam? Tetapi mengapa mereka memilih jalan untuk menidakkan kewujudan Tuhan dan agama? Itu saja daripada saya. Tidak, Muslim sekular ialah Muslim sejati tidak memisahkan hal keagamaan dengan dunia, manakala Muslim sekular pula memisahkan hal keagamaan dengan dunia. Agama sangatlah penting bagi kehidupan dunia kerana tanpa agama kehidupan dunia akan terpesong ke arah yang buruk. Hal ini boleh dilihat daripada ahli politik langsung tidak mahu mencampur aduk isu atau hal keagamaan dalam politik, sehingga menyebabkan ketidakaturan dalam memimpin sebuah negara. Berbeza dengan Muslim sejati, Muslim sejati tidak mengingkar arahan Allah Subhanahu Wa Taala yang melakukan perbuatan di dunia melandaskan agama Islam. Apabila hal keagamaan dipisahkan dengan hal dunia, manusia akan bebas melakukan kesalahan dalam sebuah pentadbiran tanpa memikirkan keburukan dan balasan dari perbuatan tersebut kerana tidak merujuk kepada agama. Selain itu, perbezaan kedua pula ialah Muslim sejati akan merujuk kepada Al-Quran dan Hadis untuk menjalani kehidupan di dunia. Manakala Muslim sekular pula hanya hidup semata-mata di dunia tanpa berpegang dengan Al-Quran dan Hadis. Al-Quran dan Hadis merupakan sumber yang amat penting bagi umat Muslim untuk memperoleh kebaikan dan melakukan perbuatan di dunia. Muslim sejati tidak akan pernah melakukan perbuatan yang salah dalam agama, contohnya berjudi, minum arak, menaik aurat, tidak solat dan sebagainya. Golongan ini akan beroleh keredaan Allah di dunia dan di akhirat. Muslim sekular pula tidak mempedulikan perbuatan yang salah, contohnya melakukan riba, judi atau menganiaya orang lain demi kepentingan diri sendiri. Hal ini kerana mereka tidak berpegang dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Jika kehidupan di dunia tidak melandaskan Al-Quran dan Al-Hadis, maka punahlah umat manusia. Akhir sekali, perbezaan antara Muslim sejati dan Muslim sekular ialah mengambil setiap aspek syariah dalam kehidupan. Muslim sekular pula tidak. Muslim sekular menganggap Tuhan tidak campur tangan di dalam kehidupan manusia. Oleh yang demikian, manusia boleh buat apa sahaja. Yang penting mendapat keuntungan dan mustahil mendapat kemenangan dan kejayaan walau apa cara sekalipun. Walau terpaksa menghalalkan cara halal dan haram, jangan difikirkan. Hal begini yang menyebabkan kepimpinan di sebuah negara tidak memuaskan hati rakyat jelata, kerana terdapat segelintir Muslim sekular yang menjadi pemimpin dan menganiaya rakyat. Mereka tidak kisah keadaan rakyat asalkan mereka memiliki kemahuan dunia seperti kemahuan darjat mata-mata. Berlainan dengan Muslim sejati. Muslim sejati yang menjadi pemimpin di sebuah negara akan mendapat menjamin pimpinan kepada rakyat kerana mentadbir berdasarkan segala aspek syariah. Apabila kehidupan di dunia berdasarkan syariah yang benar, segala apa yang dilakukan dengan betul tanpa menunjuk kepada keburukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Najah binti Badri dari kelas TEE 1112BA akan menerangkan kesan sekularisme terhadap individu, masyarakat dan negara. Terhadap individu, lahirnya individu yang selalu mempersoalkan sistem Islam. Sebagai contoh, mereka menganggap nasionalisme, patriotisme dan demokrasi kapitalisme sebagai pemikiran yang benar, sehingga tidak kelihatan lagi pemikiran lain di dalamnya, apatah lagi pemikiran Islam. Seterusnya, lahirnya individu yang melihat Islam sebagai pemikiran yang tidak lengkap, sehingga ia perlu diselaraskan atau diubah sekiranya perlu agar selaras dengan perkembangan geopolitik dan sosioekonomi dunia.
Sebagai contoh, realiti pemikiran kaum muslimin hari ini akibat daripada penerapan ideologi sekularisme yang merosakkan pemikiran mereka. Dan yang akhir sekali, lahirnya individu yang sangat mementingkan nasib dan kedudukan dunia berbanding dengan isu-isu berkaitan dengan alam akhirat. Mereka juga biasanya mengukur kejayaan dari segi kedudukan pendidikan sekular, jawatan yang disandang dan harta benda. Manakala terhadap masyarakat pula, melahirkan satu kelompok yang memusuhi syariat Islam. Sebagai contoh, sekularisme sebenarnya bertujuan untuk memisahkan antara dunia dengan agama dalam diri setiap individu, khususnya dalam bab-bab syariat atau hukum hakam agama. Seterusnya, akta undang-undang tidak adil kerana amalan menangkap lawan politik dengan tuduhan palsu. Seterusnya, budaya barat berleluasa, budaya asing yang terlalu mengejarkan dunia. Pemikiran manusia juga menyebabkan umat Islam khususnya kepada mereka yang kurang pengetahuan agama. Dan akhir sekali, sosial, perubahan perwatakan individu yang berdasarkan hawa nafsu. Manakala terhadap negara, kredibiliti pekerja-pekerja di Malaysia semakin terhakis, mengakibatkan sesuatu sektor itu tidak berfungsi secara efisien. Seterusnya, pekerja profesional sekarang tidak mampu untuk menerapkan nilai moral yang terkandung dalam agama Islam dalam kehidupan harian. Sebagai contoh, mereka ini lebih berlumba-lumba mencari harta kekayaan dunia tanpa menghiraukan hukum hakam agama. Dari segi sektor pula, sektor pekerjaan seperti dalam industri pembuatan, perdagangan dan teknologi dipenuhi dengan individu-individu yang buta agama. Kerana orang-orang yang memahami agama terkumpul di dunia sendiri yang tidak menguasai ilmu sains dan teknologi. Akhir sekali, tunjang sesebuah pimpinan negara tidak kukuh. Ini kerana pemerintahan seperti kapitalis dan sosialis akan mudah untuk menceroboh masuk ke dalam pemerintahan negara. Antara kesan sekularisme terhadap akhlak dan moral remaja Muslim ialah remaja akan mudah terpengaruh dengan kebenaran semata-mata dan akan lebih menumpukan terhadap duniawi berbanding akhirat. Ini akan menyebabkan remaja mudah terpengaruh dengan budaya barat seperti berjudi, berzina, minum arak dan perkara-perkara yang dilarang dalam Islam. Selain itu, kesan sekularisme boleh menyebabkan moral yang tidak utuh kepada remaja dan akan terganggu dari segi mental dan emosi kerana telah dipengaruhi oleh fahaman negatif yang sengaja diadakan oleh orang kafir. Hati dan jiwa mereka tidak akan menjadi tenang dan sentiasa hidup dalam kekusutan kerana melalui pengaruh fahaman sekularisme ini boleh membawa fahaman bahawa kehidupan ini adalah semata-mata untuk mengabadikan diri kepada Allah dan langsung tiada kaitan dengan kehidupan. Di samping itu, remaja yang dipengaruhi oleh fahaman sekularisme ini, remaja akan mempunyai pragmatik yakni materialistik. Segala kebendaan di dunia ini seperti duit, harta, pangkat yang diutamakan oleh remaja yang sudah tumbuh dewasa dan akan lalai dari pegangan agama iaitu agama Islam. Hal ini boleh menyebabkan rasa angkuh, riak takut terhadap segala harta yang dimiliki olehnya. Meskipun ekonomi negara akan maju, namun secara menindas. Maksudnya ialah akan berlakunya sifat riba dan terhampusnya dasar Islam yang suci yakni undang-undang Islam dan hukum hudud tidak dapat dilaksanakan. Seterusnya, remaja akan mempunyai fahaman sekularisme iaitu cenderung untuk menepikan perkara akhirat, contohnya solat, mengaji dan seterusnya, merosakkan iman mereka dan akidah dengan cepat.